Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak masuk lecture 9 iaitu version control system. Basically, dalam chapter ni kita akan belajar macam mana nak gunakan JIT teknologi supaya awak boleh guna untuk awak punya mini project lah. Okay, learning objective. In this chapter, you will learn the concept of version control system using JIT, how to create and manage JIT repository using GitHub service. So, benda ni, ini yang saya akan ajar lah. Okay, first kita tengok apa itu version control system. Okay, version control system are a category of software tools that help record changes to files by keeping a track of modification done to the code. Okay, bayangkan kalau awak tengah buat satu projek, katakan dalam Python codes lah kan. Buat projek dalam satu kumpulan. Satu kumpulan ada 4 orang. Contoh. So, daripada 4 orang ni, empat orang ni duduk dalam tempat yang berlainan. Rumah jauh-jauh. Seorang dekat Penang, seorang dekat Johor, seorang dekat KL, seorang dekat Kelantan. So, macam mana pun kamu mesti buat kerja ni masing-masing. Kan? So, masing-masing buat dalam laptop sendirilah. Tapi projek yang sama. So, macam mana awak nak manage awak punya projek ni sekarang? Mungkin awak kata nak guna cloud technology. Okay. Kita buat dalam satu Python punya file, katalah myproject.py, and then awak pergi save dalam Google Drive. Okay, hari ni katakan 4 orang lah kan, A, B, C, D lah saya bagi nama. Okay, pukul 1 petang, A save, katakan satu part ni, dia savekan file tu masuk dalam Google Drive. Okay. Kemudian pukul 2 petang, B save dia punya version pula dalam Google Drive. Okay. Kemudian pukul 2:30 petang, C save pula dia punya file dalam Google Drive. Tapi masalahnya tiba-tiba, rupanya apa yang C buat, A pun dah buat. So, dia dah override apa yang A buat tadi. So, apa jadi? Dia dah kacau bilau. Bila dah kacau bilau, dalam Google Drive tu, awak sendiri pun tak tahu siapa yang buat bagi rosak ni. Adakah A, adakah B, C ataupun D. Kan? So, inilah gunanya version control system. Dia adalah satu sistem yang mana kita boleh keep track perubahan yang berlaku kepada kita punya file. Okay, katakan myproject.py kan. Kita save dia dalam version control system ni, dia akan track changes, perubahan yang berlaku kepada kita punya file tu. Pukul berapa, siapa ubah. Pukul berapa, siapa ubah, bahagian mana, line mana yang diubah. So, itu gunanya version control system. So, masa bila yang awak perlukan version control system ni? Ini saya bagi contoh je lah. 4 keadaan yang mana awak perlu gunakan version control system. Complex document build up over time. Okay, bila kita nak buat satu projek yang agak besar, yang mana dokumen tu agak panjang dan makin lama makin bertambah, kita perlu gunakan version control system lah supaya senang kita nak control perubahan yang berlaku. Multiple collaborators or multiple machine. Ramai orang ataupun banyak mesin. Contohnya awak guna 2 laptop. Okay, kejap awak pakai laptop ni, kejap awak pakai laptop ni. So, bila dia berlaku perubahan macam tu, awak perlukan version control system lah, senang dia nak control. And then ada multiple version which co-evolve. Mungkin orang lain pun buat benda yang sama. Katakan awak buat sistem COVID tracking. Okay, COVID tracking ni katakan ada seorang, nama dia Mark Zuckerberg lah. Okay, Mark Zuckerberg buat satu sistem COVID tracking. Awak ambil dia punya sistem tu sebab dia open source kan. Awak ambil, awak nak ubah dan tambah feature. Orang lain pun ambil juga dia punya barang tu, dia punya source code tu dan ubah buat dia punya version. So, bila ada multiple version macam ni, dia co-evolve, kita perlukan version control lah untuk tengok bahagian mana yang kita ubah. And then, bila kita ada problem with manual copies or backups. Macam yang saya cerita contoh kalau pakai Google Drive tadi lah.
So ini kelebihan kalau kita pakai version control system. Okay, backup and restore, synchronize with multiple computers, working in a team, safely create and test new features. And then yang paling penting ini, ownership, credits and blame. Kita tahu siapa yang buat part mana. Okay, kalau rosak bahagian ni, siapa yang salah. Part ni yang kritikal sangat untuk ada dalam kita punya programming project. Next adalah JIT. Okay, version control system ni ada banyak teknologi yang kita boleh pakai. Antara yang paling popular adalah JIT lah. JIT is a distributed version control system for tracking changes in source code during software development. It is designed for coordinating work among programmers, but it can be used to track changes in any set of files. JIT ni generally memang digunakan oleh programmer lah. So dalam topik ni saya akan terangkan secara ringkas sajalah tentang JIT teknologi. So kalau nak maklumat lebih tu awak kena Google sendiri, okay? Okay, JIT ni dia gunakan distributed version control konsep. Okay, distributed version control system. Yang mana kita ada simpan repository dalam server. Okay, repository dalam komputer dan kita juga ada working copy. Okay, konsep dia macam ni. Yang selama ni awak dah buat programming tu, awak simpan dalam local komputer, ingat tak? Selalunya kalau tak silap saya suruh awak simpan dalam My Document kan? Dan dalam satu folder. So directory yang kita pakai tu, dalam JIT punya konsep itu adalah working directory. Okay. So sekarang bila kita pakai JIT teknologi, awak akan create repository. Ada dua repository yang awak akan create. Yang pertama adalah repository yang dalam komputer awak juga. Ini, dua ni ada dalam awak punya PC. Okay. Repository ni apa? Repository ni dia macam, lebih kurang macam library lah, macam database yang simpan rekod awak punya changes, perubahan kepada awak punya project. Okay, itu adalah repository. So, daripada working copy ni, bila berlaku je perubahan kepada awak punya file tadi dan awak nak simpan data tentang perubahan yang berlaku, itu kita panggil sebagai snapshot. Okay, kita nak snapshot keadaan kita punya projek sekarang. So, bila awak nak simpan data tu kepada local repository yang ada dalam awak punya komputer sendiri, itu kita panggil sebagai commit. Okay, commit tu awak punya repository. And then, ini adalah stay dalam awak punya komputer. Sekarang kita nak simpan dalam server. Server tu online lah. Okay, dalam server. Kenapa kita nak simpan dalam server? Sebab awak bekerja dalam satu kumpulan yang mana semua ahli kumpulan awak ada dekat tempat yang berbeza. Betul tak? Okay, so kita akan simpan dalam online server. Maksudnya dalam online server pun kita akan create juga repository. Okay, repository tu apa saya cakap tadi? Macam library lah untuk simpan changes tadi tu. So, daripada repository awak yang local tu, awak akan push kepada server repository. So, istilah-istilah ni semua awak kena ingat lah. Daripada awak punya working copy, awak akan commit kepada local repository and then awak akan push kepada server repository. Then daripada server repository, istilah dia actually ada pull dan juga fetch. Fetch repository maksudnya macam kita refresh balik lah. Ambil balik daripada data yang ada dalam repository tu, bawa masuk dalam awak punya local repository. Maksudnya kalau ada orang lain pun update juga file tu, awak akan fetch dia punya changes. Perubahan yang berlaku, awak akan ambil kat sini, fetch. Dan dia akan update kepada awak punya working copy. So, masing-masing dalam group akan buat benda yang sama dan akan dapat kopi yang sama. Itu konsep JIT.
So dalam distributed version control system ni, everyone has their own mirror or clone of the repository. Changes are distributed via push and pull. And benefit, kenapa kita nak pakai version control system? Benefit dia, we can commit offline, push later. Katakan awak tiba-tiba tak ada internet kan? Awak commit je dulu online, maksudnya save changes tu dalam awak punya local repository. Kemudian bila dah ada internet, baru awak push kepada server repository. Okey, kemudian JIT server. Ada beberapa JIT server dalam pasaran yang available online. So yang paling popular adalah GitHub lah, yang selalu orang sebut GitHub. Yang free lah. GitHub, GT, GNU Savannah, Gitbucket dan Gox, Gitprep, Cality dan lain-lain lah. Banyak lagi sebenarnya. So dalam subjek ni saya nak awak pakai GitHub. Okey, untuk manage kita punya JIT system ni, kita ada dua option, sama ada CLI ataupun GUI. Okay, CLI ataupun terminal, maksudnya kita kena type lah. Okay, command line interface. Ataupun sekarang baru-baru ni diorang ada buat GUI lah, graphical user interface. Okay, industry standard selalunya memang diorang akan pakai CLI macam ni. Type lah maksudnya. Contoh macam ni, kena type sendiri, JIT init, JIT remote add origin, semua kena type. Okay. Sebenarnya yang paling afdal belajar yang ni lah, tapi saya takut awak pun give up nak belajar, saya pun give up nak ajar. So sebab awak masih tahun 1, saya ajar awak pakai GUI lah, senang sikit nak manage. Okay. GUI kita pakai interface je, apa-apa pun kita boleh klik-klik je. Tu cara yang lebih mudah lah. Okay, terminologi. Ini adalah beberapa terminologi dalam JIT. Okay, repository ataupun biasanya orang panggil repo je. Database where the files are stored. Okay, server, client the computer connecting to the repository. Kalau awak punya PC tu, awak punya PC adalah client lah. Okay, server adalah GitHub. Working copy awak punya local directory file. Okay, ini adalah beberapa step untuk setup GitHub repository. Yang ini saya akan demo lah kejap lagi. So, yang pertama sekali awak kena sign up ke github.com. Free saja. Okay, sign up macam biasalah. Semua tahulah kan, nanti awak kena verify, kena buka email, verify semua tu lah. So, sebab saya dah sign up, saya sign in je lah. So, ini setiap group member kena buat Okay, saya dah ada account, so saya sign in je. Okay, kena verify pula dah kejap Okay, dah. So, ini adalah interface je lah bila awak mula-mula masuk kan. Mungkin lain sikit lah kalau first time sign up. Okay, so belah tepi ni adalah tempat di mana awak akan create dan manage awak punya repository. Sekarang ini saya dah ada dah, contoh satu saya buat try. Okay, katakan saya nak create new repository. Create new dekat sini. So, owner sekarang sebab saya yang create repository ni, jadi owner adalah saya lah. Ini saya punya username. And then nama repository. Saya nak bagi nama contoh my project example. So nama repository selalunya standard, diorang suka letak dash macam ni. My dash project dash example. So description boleh letak lah kalau nak. Letaklah awak punya project description Okay, boleh letak public ataupun private, letak je lah public. Okay, initialize this repository with JITme, letak je lah check kat sini. And then create repository. Okay, so dah ada, awak dah create dah awak punya repository. Okay, repository ni ketua group saja yang buat So dalam repository awak ni tadi dah ada satu file, automatic dia create readme.md.
ini adalah readme file lah, selalunya untuk awak tulis projek ni berkaitan dengan apa-apa, tulislah ni lah. And then awak boleh add file, sama ada awak create new file ataupun upload file. Ini adalah option lah, saya tunjuk je option Katakan awak nak create new file, katakan sini myproject.py, awak boleh letak coding kat sini terus save, boleh. Ataupun awak dah buat file tu dalam komputer, awak upload file macam biasa pun boleh. So sekarang apa yang saya nak awak buat, awak kena clonekan repository ni masuk dalam awak punya komputer. So cara dia, klik dekat yang hijau ni, clone Okay, first sekali saya nak awak, sebab awak nak pakai GUI kan, cara senang dia yang ni lah, open with GitHub desktop. Klik yang ni. Okay, so semua mesti tak pernah download lagi. So first awak download dulu GitHub desktop. Yang group member pun semua kena buat lah part clone ni. Okay, so kita dah download, kita install. Okay, dia akan tanya, dia akan suruh awak sign in to github.com. Kalau enterprise ni yang berbayar, kita yang free je yang ni lah. Okay, sign in. Sebab kita dah create account tadi, kita sign in. Okay, authorize GitHub desktop. Wants to access your, biasanya kalau awak dah sign in dah tadi, dia akan minta inilah, authorize je. Sini dia ada awak punya nama username lah. Authorize desktop. Open GitHub desktop.exe. Yes, open. Alright, dia akan sign in. Dah ada dah nama, email, biar je lah kot. Continue. Ni, yes pun boleh, no pun boleh, saya tak nak lah. Okay, finish. Okay, let's get started. So, bila awak dah sign up dalam GitHub desktop ni, dia akan senaraikan repository yang available dalam awak punya GitHub lah, dalam GitHub server. So, adalah ni tadi my project example ni. So, klik dekat sini. Untuk group leader, ini memang betul lah ni. Okay, nama project ni, and then awak klik clone. Okay, so yang ini awak nak nama yang sama juga. Okay, local path. Ini penting Local path, ini adalah dekat mana awak nak letak awak punya working directory ataupun working copy. Projek awak tu nak letak dekat mana? Adakah letak dekat documents GitHub my project example? Ini sebab awak nak pakai Visual Studio Code, terpulanglah awak memang nak letak dalam GitHub ni, ataupun kalau macam saya prefer dia duduk sekali dengan saya punya Python code yang lain lah. So saya pilih dia duduk dekat my document, my Python codes. Okay, saya nak dia buat create satu folder my project example, tak dekat sini. So terus select folder. So dia akan create my project example folder dalam my Python codes. Clone. Okay, dia buat cloning. Alright. So, dekat sini je dah settle dah kita punya local repository. Okay. Maximize kan. Sekarang kalau awak tengok dalam folder tu tadi, saya buka dalam my document, dalam my Python codes, dah ada dah ni, dia create my project example. So kalau buka my project example, tengok dah ada readme.md. Maksudnya dah masuklah file yang kita create dalam kita punya server repository tadi, dah masuk dah dalam kita punya komputer. Kita punya repository record sebenarnya dalam ni lah. Ini jangan kacau Semua record kita dia akan simpan dekat sini. Okay, so sekarang awak punya coding tu, awak mesti nak buat dalam Visual Studio Code kan?
Sekarang kita nak buka kita punya directory ni dalam Visual Studio Code. So dekat sini saja pun dah ada option dah. Open the repository in your external editor. Kalau awak cuma ada Visual Studio Code, rasanya terus dia kata kat sini open in Visual Studio Code. Tapi sebab saya install macam-macam editor, so dia tak kat sini by default Atom. Kalau nak ubah ni boleh pergi pada option, integration, external editor, pilih dekat sini Visual Studio Code. Save. So saya boleh terus open in Visual Studio Code. Klik dekat sini, dia akan buka Visual Studio Code. So terus dia akan buka my project example directory yang kita create tadi dalam Explorer. Alright, so sekarang contohnya saya nak create satu file lah. Saya nak buat apa? Example.py. Okay. Dalam example ni saya nak buat simple je lah. Saya nak print hi from PC1. Contohlah. Run tengok. Okay. Hi from PC1 berjaya. Alright. So, sekarang perubahan yang berlaku ni, okay, sekarang kita save Ctrl S. Okay, dia dah save tapi hanya dalam working directory. Dia belum update lagi dalam kita punya local repository. Dia belum update lagi dalam server repository. So, first step kita kena commit. Commit maksudnya kita save dalam local repository. So, buka awak punya GitHub desktop tadi. Okey, bila awak buka balik GitHub desktop, terus dia akan tunjuk, tengok dekat tepi ni ada changes 1. Satu perubahan berlaku. Saya tambah satu line. Okey. So, dekat bawah ni pun automatic dia kata create example.py. Okey, sekarang saya nak commit changes ni kepada local repository. Description boleh tambah, seelok-eloknya tambahlah. Print statement, contoh. Okay, and then saya tekan commit to master. Okay, sekarang apa yang berlaku? Saya dah update saya punya snapshot, current snapshot kepada local repository. Tapi kita punya folder dekat server tu belum berubah lagi. Untuk ubahkan dekat server tu, kita kena push. Okay, sama ada klik dekat sini push origin ataupun awak klik dekat sini push origin. Okey. Dah push origin. Maksudnya sekarang file kita dekat server tu pun dah bertukar. Cuba buka balik yang dekat server tadi. Mana dia pergi dah? Back. Okey, saya refresh Okey, nampak? Dekat server dah ada dah example.py. Kalau saya nak buka dekat server ni pun boleh. Nampak? Ada dah dia punya statement. So, yang saya tunjuk tadi basically untuk group leader, macam itulah step dia. Sekarang saya nak tunjuk pula macam mana kalau awak adalah group member dalam PC yang lain, awak nak clonekan repository yang leader awak buat tadi masuk dalam awak punya PC. Actually step dia sama je, tapi saya tunjuk je lah. Sebelum group member boleh clonekan projek tu, group leader kena buat satu kerja dulu Okay, ini saya dekat repository yang group leader buat tadi. So, awak kena add awak punya member tu sebagai collaborator. So, sekarang kalau tengok dekat sini, kita ada satu contributor saja. Awak kena add collaborator. Make sure semua ahli dah buat account masing-masing. Okay, dapatkan dia punya username. Kemudian group leader pergi pada setting, pergi pada manage access, invite a collaborator. So sini add dia punya username lah supaya kita boleh invite dia ke email. Saya ada create lagi satu account, so saya invite kat sini contoh. Okay. So kalau memang username tu adalah valid, dah authorize semua, so patutnya bila awak type kat sini dia akan terus keluar nama dan kita punya icon lah. Betul lah ni. Okay, and then add.
Okay, sekarang dia tulis pending invite. So, apa yang awak kena buat sekarang, group member tadi, check awak punya email. Okay, dalam email tu dia akan hantar invitation supaya awak boleh approve dan dia akan bagi link. Okay, saya ada 2 biji ni laptop. Ini PC1 dan yang ini PC2. Yang ni leader, yang ni group member. Okay, so tadi saya dah hantar invitation kan. Sekarang saya buka saya punya Yahoo Mail, ada ni invitation ni. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Okay, invited you to collaborate. Okay, sekarang awak boleh view invitation. Okay, kena sign in dulu. Sign in. Okay, ada invitation kat sini. So, accept invitation. Alright. So, ini awak punya group leader tadilah konon. Okay, so bila awak dah jadi collaborator sekarang, awak boleh clone lah dia punya code. Okay, open with GitHub Desktop. Ini kalau tak ada lagi GitHub Desktop ni, awak kena install lah macam yang saya tunjuk tadi. Macam dalam PC ni saya dah install dah GitHub Desktop. So, saya klik je open with GitHub Desktop. Right. Ini dia tanya nak save kat mana. Betul lah saya nak save kat sini. Okay, clone. Macam tadi jugalah, sama je. Kan. Okay, open in Visual Studio Code. Pak, my project example dekat sini saya buka example.py. Sama lah macam tadi. Okay, saya dah berjaya clone. Saya nak tambah, tengok. Print, tambah Hi from PC2. PC2. Alright. Sekarang saya save. Okay, Ctrl S. Save, run, apa semua. Ni percayalah ni. Okay, alright. And then sekarang kalau saya buka GitHub Desktop, ada changes macam tadilah. Ini changes Yang merah ni yang lama, hijau ni yang baru. Alright, so commit. Sebelum commit, nak buat description dululah. Saya add second line. Add second line. Okay, commit to master. Alright, sekarang saya dah commit kepada local repository. Next, saya nak push kepada server, online server. Push origin. Dia akan upload kepada GitHub. Okay, so dia dah upload kepada GitHub. Sekarang jom kita tengok balik apa view kepada group member yang lain tadi. Okay, kita kembali kepada PC1. PC1, okay, maksudnya yang kedua tadi dah jadi collaborator, alright. Sekarang kita tengok kita punya coding nampaknya tak berubah lagi. Okay, kita pergi pada kita punya GitHub, GitHub Desktop. Tak ada perubahan lagi. Kalau nak tahu perubahan dia, kamu kena fetch origin. Make sure setiap kali sebelum kamu start coding kamu punya project, kamu kena fetch origin dulu. Maksudnya kamu ambil last copy yang ada dekat kamu punya server. Okay, fetch origin. Okay, nampak dekat sini, pull one commit from the original remote. The current branch has a commit on GitHub that does not exist on your machine. Maksudnya, dia cakap ada satu commit dalam kita punya server repository yang kita belum download lagi dalam kita punya local repository. So, sekarang kita kena pull. Okay, dah pull origin. Sekarang kita boleh tengok kita punya history. Okay, ini first kita punya commit tadi. Second commit yang kita type hi from PC1. Okay, last kali yang PC2 tadi tulis hi from PC2. Ini dia punya changes. Okay, sekarang kita dah push dah. Tengok dalam ni. Automatic dalam kita punya Visual Studio Code pun dia dah update coding daripada
yang last commit tadi. Yang last push kepada kita punya server tadi. Alright. So, macam tu je lah GitHub. So, konsep dia saya rasa senang saja. Okay, yang saya nak kamu buat sekarang, untuk group leader, create kamu punya repository tadi. Okay. And then, dalam kamu punya repository, dekat sini bila dah create kamu punya repository, add collaborator. Collaborator tu kamu punya group member semualah, termasuk dengan saya. Okay. Kamu add nama saya yang ni, TS Mas Elina. Yang ni So, nanti saya akan monitor lah setiap kamu punya commit yang ada dalam kamu punya projek tu lah. So, saya buka dekat GitHub macam ni, saya tengok history. Siapa yang commit dekat sini. Markah kamu akan bergantung kepada ni lah. Maksudnya takkanlah seorang je buat kan. Kalau kat sini commit daripada bawah sampai atas semua TVR je lah yang dapat markah. Kat sini saya akan tengok lah berapa banyak commit kamu contribute bahagian mana. Itu yang saya akan track. Okay, so jangan lupa add collaborator, kamu punya group member dan saya sekali TS Mas Elina. Alright. So ini step dia, betul lah kot. Throughout the project, jangan lupa sebelum kamu start coding, kamu punya project, connect to internet. Tak ada internet, macam mana nak pull kan? For each member, before starting to change the programming code, download latest version from server. Kamu buat fetch origin. After several significant changes, save project and commit changes to local repository. Lepas tu, push kepada online server. Okay, so itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanyalah. Okay, sekian. Terima kasih.